agensi kerajaan dan semua negeri. Ia bertujuan untuk memastikan keterlibatan semua penjawat awam meliputi semua skim perkhidmatan menerusi sesi penerangan berkenaan kajian SSPA serta pada masa yang sama bagi mendapatkan input serta maklum balas daripada penjawat awam ke arah memantapkan kajian ini. Sehingga 25 Oktober 2023, sebanyak 6 sesi libat urus melibatkan kelompok perkhidmatan Kementerian Agensi serta 10 sesi libat urus di peringkat Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Pulau Pinang, Terengganu, Negeri Sembilan, Kedah, Perak, Pahang, Perlis, Selangor, Melaka dan Kelantan telah diadakan. Secara keseluruhannya, seramai 13,659 penjawat awam telah menghadiri sesi-sesi berkenaan. Baki 3 negeri lagi dijangka akan diselesaikan dalam tahun ini. Portal kajian SSPA menerusi pautan semakan-saraan.jpa.gov.my juga telah dibangunkan bagi membolehkan penjawat awam mengemukakan cadangan pembaharuan dan penambahbaikan berkaitan sistem saraan sedia ada. Sehingga 25 Oktober 2023, sejumlah 40,422 responden telah mengemukakan 97,706 cadangan menerusi portal kajian SSPA. Ini sekaligus bermakna tidak ada istilah memilih atau meminggirkan negeri tertentu dalam kajian SSPA ini. Kita akan rangkumkan semua. Apa yang penting, insya-Allah akan menamatkan penantian lebih sedekat penjawat awam untuk mendapatkan skim gaji dan allowance yang lebih baik berbanding masa kini. Sementara menunggu kajian SSPA ini dimuktamadkan sebagaimana yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2024, kerajaan telah bersetuju supaya bayaran insentif awal kajian SSPA pada kadar RM1,000 hingga RM2,000 diberikan kepada semua penjawat awam termasuk anggota tentera, polis, bomba, angkatan bersenjata dan seluruh anggota beruniform yang akan dibuat pada akhir Februari 2024. Tuan Yang di-Pertua, Ahli Parlimen Lumut dan Masjid Tanah berbahas tentang isu terkait pelarasan pencen. Ini juga perkara yang penting kerana saya fikir perkara ini juga melibatkan ramai ahli-ahli dewan. Sekadar ingin memberikan imbasan data bahawa sebarang pelarasan pencen akan melibatkan lebih 900,000 pesara dan tanggungan yang layak menerima pencen. Ini berdasarkan data tahun lalu 2022 dan tahun ini dijangka jumlah tersebut bertambah 10 hingga 15,000 lagi. Unjuran tahun 2024 sejumlah 32.4 bilion perlu disediakan oleh kerajaan untuk perbelanjaan pencen. Jumlah ini merupakan 10.7% daripada belanja mengurus. Masjid Tanah membangkitkan tentang penyerasan pencen dan saya fikir saya jawab secara bertulis sebab tidak ada di dalam Dewan. Lumut pula telah membangkitkan tentang... Menteri, boleh mencelah sedikit bertanya tentang gantian cuti rehat yang telah diumumkan pada 2023 daripada 160 hari kepada 180 hari, tetapi sampai saat ini mereka belum lagi mendapat tuntutan tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Temerloh. Memang ada akan saya jawab perkara yang telah dibangkitkan dalam perbahasan tersebut. Lumut bertanya tentang impak keputusan mahkamah yang membatalkan pindahan Seksyen 3 dan 7 Akta Pelarasan Pencen pindahan 2013 yang telah melanggar perkara 147 Perlembagaan Persekutuan kepada skim gaji dan pencen penjawat awam sedia ada. Impak daripada keputusan Mahkamah Persekutuan ini, mulai Julai 2023, bayaran pencen pesara kerajaan perlu dikembalikan kepada semua amaun asal yang telah diterima oleh pesara berdasarkan 2 kategori, iaitu pegawai awam yang bersara sebelum 1 Januari 2023. Bayaran pencen dikembalikan kepada amaun Disember 2012, iaitu kategori A, dan pegawai awam yang bersara mulai 1 Januari 2013. Bayaran pencen dikembalikan kepada amaun asal semasa bersara, kategori B.
Kerajaan pada 12 Julai 2023 telah mematuhi keputusan Mahkamah Persekutuan dengan menyelaraskan bayaran pencen mengikut formula yang dinyatakan di dalam Akta Penyelarasan Pencen 1980, Akta 238, iaitu penyelarasan pencen kepada pesara hendaklah dibuat berdasarkan semakan gaji penjawat awam semasa dan tiada lagi faedah kenaikan kadar pencen tahunan 2%. Bagi menghargai jasa pesara pada masa ini, kerajaan telah bersetuju mulai Julai hingga Disember 2023, amaun pencen asal kategori A dan B ditambah dengan bantuan penghargaan khas kepada pesara PKKP yang meliputi pesara yang bersara sebelum tahun 2013 bagi membolehkan jumlah pencen yang diterima adalah sama pada bulan Jun 2023. Tuan Yang di-Pertua, berkaitan dengan gantian cuti rehat GCR yang dibangkitkan oleh Temerloh yang masih tidak diterima oleh penjawat awam, untuk makluman permohonan pemberian awal award yang wang tunai gantian cuti rehat GCR perlu dikemukakan kepada kementerian masing-masing terlebih dahulu untuk tujuan kawalan dalaman dan tapisan awal sebelum dipanjangkan ke Jabatan Perkhidmatan Awam untuk kelulusan. Kelulusan yang diberikan juga adalah tertakluk kepada had siling peruntukan yang telah ditetapkan kepada kementerian-kementerian oleh Kementerian Kewangan. Yang berhormat, ini bermakna bahawa para penjawat awam boleh memohon melalui kementerian-kementerian masing-masing berpandukan kepada siling yang telah ditetapkan di setiap kementerian, dan sekiranya ada sebarang rayuan bolehlah dikemukakan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam. Tuan Yang di-Pertua, Puncak Borneo dan Lubuk Antu bertanya tentang komposisi kaum dalam perkhidmatan awam dan jumlah Bumiputera Sabah Sarawak dalam jawatan tinggi kerajaan. Untuk makluman, ahli yang berhormat, data sehingga 21 Oktober 2023, 10,025 penjawat awam grade 48 dan ke atas merupakan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Ini juga termasuk mereka yang berada dalam grade Jusasi dan ke atas, selain daripada perkhidmatan keselamatan iaitu tentera dan polis. Pertimbangan kenaikan pangkat bagi seseorang pegawai awam adalah berasaskan kepada merit. Dalam mempertimbangkan merit seseorang pegawai, lembaga kenaikan pangkat yang diwujudkan di bawah peraturan-peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 2010, PUA 75/2010 akan mengambil kira antaranya aspek kecekapan dan prestasi kerja, kelayakan, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman, sifat-sifat peribadi termasuk kesesuaiannya dengan jawatan dan potensi serta kepimpinan. Bagi memberikan sedikit pencerahan persoalan yang dibangkitkan oleh Lubuk Antu, berdasarkan data sistem Hermes JPA sehingga 21 Oktober 2023, jumlah pegawai yang mengisi jawatan dalam perkhidmatan awam persekutuan adalah seramai 1,11,428 orang. Daripada jumlah tersebut, seramai 768,167 berbangsa Melayu, 76,865 Bumiputera Sabah, 66,914 berbangsa Cina, 48,645 Bumiputera Sarawak, 41,835 India, 2,294 orang asli dan 6,762 lain-lain kaum. Untuk rekod, seramai 2,221 pegawai awam persekutuan mengisi jawatan grade Jusasi dan ke atas. Tuan Yang di-Pertua, Kuala Langat bangkit bertanya tentang pendirian kerajaan terhadap tajaan Yang JPA. Berhormat Menteri, sebelum ni saya nak, sebab saya ada pencerahan hari itu. Terima kasih atas penjelasan dan juga data-data yang diketengahkan oleh Yang Berhormat Menteri. Tapi saya rasa jurangnya itu saya dengar dengan teliti tadi masih terlalu besar. Jadi kalau boleh saya nak mencadangkan demi untuk kebaikan kita semua, sebab kita di dalam 3 wilayah ini, Sabah dan Sarawak, sepatutnya kita diberi
kesamarataan, dan kalau boleh kita juga boleh kena ada wakil dalam lembaga penjawatan awam itu, dan di dalam SPA itu sendiri kena ada wakil Sabah dan Sarawak, supaya mereka ini boleh menjadi wakil kita untuk meneliti segala kebaikan yang boleh diformulasikan bersama untuk kebaikan bersama. Kita tidak nak menidakkan hak wilayah Semenanjung atau sebagainya, tetapi kita cuma sebenarnya dalam perjanjian MS63 itu tadi, komposisi ini kena adil. Tetapi mungkin pada masa itu mungkin kita terima hakikat orang Sarawak belum mencapai tahap pendidikan yang dikehendaki pada ketika itu, dan secara tidak langsung dia become eroded, dia secara tidak langsung, lack of better word, dia dinodai secara tidak sengaja. Jadi sekarang ini kita telah mempunyai ramai anak-anak Sarawak, anak-anak Sabah yang mempunyai pendidikan tinggi. Jadi sudah sampai masanya perkara ini harus dipertimbangkan dan diperhalusi. Dan saya mohon pertimbangan YB Menteri selaku Menteri yang menjaga perkara ini, memperjuangkan hak kita lah. Kita tidak mengambil hak orang lain. Kita cuma minta apa yang what is due to us, dengan izin. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sungguh pun pemilihan ataupun pengambilan pegawai-pegawai dan anggota kaki tangan sokongan dalam perkhidmatan awam ini tidak menetapkan syarat perwakilan kaum, wilayah dan sebagainya. Namun saya fikir cadangan dan concern dengan izin yang dikemukakan oleh Yang Berhormat tadi merupakan satu perkara baik yang perlu diambil kira untuk memastikan perwakilan yang lebih baik meliputi semua aspek. Dan kalau boleh saya kongsikan, Tuan Yang Pertua, kerana ada pihak tertentu yang mungkin membangkitkan jumlah penjawat awam daripada bangsa Melayu yang terlalu ramai, namun ingin saya kongsikan. Kalau dilihat jumlah itu memang ramai, tetapi kalau dilihat daripada peratus pelantikan, contohnya kalau bangsa Melayu contohnya, jumlah yang memohon adalah seramai 952,300 orang dan yang dilantik adalah 16,126. Ini bermaksud daripada jumlah permohonan 952,000 tersebut, hanya 1.69% permohonan yang berjaya. Dan apapun perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi merupakan satu perkara yang amat baik untuk memastikan integrasi antara kaum dan juga wilayah itu juga dapat diterjemahkan dalam komposisi perkhidmatan awam kita. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Kuala Langat membangkitkan... Yang Berhormat Menteri. Sekejap, saya habiskan satu ni. Bertanya tentang pendirian kerajaan terhadap tajaan JPA kepada pelajar-pelajar perubatan sama ada diteruskan atau sebaliknya. JPA akan meneruskan tajaan kepada pelajar bidang perubatan selagi mana terdapat keperluan guna tenaga pegawai perubatan bagi perkhidmatan kesihatan negara. Penajaan pelajar dalam bidang perubatan ini juga adalah tertakluk kepada kajian dan unjuran yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Silakan Yang Berhormat. Sebelum tu, Menteri, berkaitan dengan tajaan JPA tadi, bagaimana pula dengan pelajar-pelajar pergigian dan juga pelajar-pelajar farmasi? Adakah ia juga akan diteruskan? Ya, sebagaimana yang saya maklumkan bahawa keputusan untuk meneruskan tajaan kepada pelajar dalam bidang yang melibatkan perubatan kesihatan ini, termasuklah bidang-bidang yang disebutkan tadi, akan dilaksanakan berdasarkan unjuran yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, terima kasih Menteri. Saya tidak ingin mencelah, cuma saya nak mengalu-alukan kehadiran kunjungan delegasi daripada Qaryah Masjid Batu, kampung pertama Permatan Pauh, Pulau Pinang, ke Parlimen Malaysia yang diketuai oleh Puan Fatimah binti Abdul Hamid. Terima kasih atas kunjungan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Speaker.
Puan Yang di-Pertua, seterusnya saya beralih kepada isu-isu yang berkaitan dengan bahagian ahwal Sabah Sarawak. Perkara dan isu-isu berbangkit dengan tanggungjawab bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak selaku urustia Majlis Tindakan Pelaksanaan MA 63 antaranya telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sipitang, Keningau, Tuaran, Beluran, Kota Belud, Batang Sadong, Puncak Borneo dan Seri Aman. Sipitang dan Kota Belud membangkitkan pertanyaan tentang bilakah Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan semua yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia MA 63. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kerajaan terus komited dalam memastikan perkara-perkara yang termaktub dalam MA 63 diselesaikan mengikut kerangka undang-undang iaitu pertama, Perlembagaan Persekutuan, dan kedua, laporan jawatankuasa antara kerajaan IGC yang kedua-duanya dinyatakan secara tersurat dalam dokumen MA 63. Perbincangan mengenai perkara tuntutan asas MA 63 masih diteruskan. Perkara-perkara yang telah selesai sepenuhnya dan selesai sebahagian adalah seperti berikut. Selesai sepenuhnya penyerahan kuasa kawal selia LPG kepada Sarawak, penyerahan semula kuasa pentadbiran Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Sabah, pindahan perlembagaan perkara 1, 2 dan perkara 1602 Perlembagaan Persekutuan, empowerment mengenai pelesenan dan penangkapan ikan laut dalam kepada Sabah dan Sarawak, pengiktirafan JKR dan JPS Negeri Sabah dan Sarawak sebagai jabatan teknik di bawah AP 182, pindahan Akta LHDN 1995 bagi melantik perwakilan tetap Kerajaan Sabah dan Sarawak sebagai ahli LHDN yang telah pun diluluskan baru-baru ini, dan penyerahan kuasa kawal selia bekalan gas di negeri Sabah. Begitu juga dengan pentadbiran Bahadan Kehakiman di Sabah dan Sarawak. Bagi perkara yang selesai sebahagian, antaranya penyerahan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah, kajian semula pemberian khas bagi Sabah dan Sarawak di bawah perkara 112 secara interim sebagaimana dinyatakan dalam ucapan belanjawan 2024, hak dan kepentingan negeri dalam industri minyak dan gas melalui Commercial Settlement Agreement CSA dan Commercial Collaboration Agreement CCA di antara Kerajaan Sabah Sarawak dengan Petronas, dan juga penyediaan garis panduan khas bagi urusan penyerahan semula tanah direservkan bagi maksud persekutuan di Sabah dan Sarawak. Kota Belud membangkitkan status isu-isu perundangan mengenai 4 perkara berkaitan petroleum, iaitu royalti minyak dan bayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah dan hak negeri ke atas pelantar benua. Untuk makluman yang berhormat, isu ini telah mula berbangkit dalam platform perundingan rasmi yang pertama iaitu JKDA, Jawatankuasa Devolution of Authority yang ditubuhkan pada tahun 2016 dan diteruskan dalam Jawatankuasa Khas Kabinet untuk menyemak pelaksanaan MA 63 yang ditubuhkan di antara tahun 2018 hingga tahun 2019. Setakat ini, status secara khusus adalah sama sebagaimana ketika Yang Berhormat Kota Belud berada dalam pentadbiran sebagai Timbalan Menteri di peringkat persekutuan, iaitu Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak masih belum mencapai sebarang persetujuan yang muktamad berhubung kedudukan 4 perkara tersebut. Dan apabila kita membincangkan tentang Akta Laut Wilayah contohnya, suka saya merekodkan di dalam Dewan ini untuk makluman bahawa akta ini, RUU ini telah diluluskan pada 18 April 2012, dan apabila saya rujuk handset muka surat 60 hingga 83, akta tersebut telah lulus tanpa sebarang bantahan. Jadi saya harap tidak ada mana-mana ahli parlimen atau mana-mana pihak yang membangkitkan, mempertikaikan tentang akta ini. Pada hari ini, mereka juga orang yang sama telah bersetuju untuk meluluskan Akta Laut Wilayah ini pada tahun 2012 yang lepas. Sungguh pun belum ada keputusan muktamad
berkaitan perkara-perkara tersebut. Bermula tahun 2020, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah dan Sarawak telah merintis usaha baharu untuk membolehkan Sabah dan Sarawak mempunyai greater say, greater participation dan greater revenue sharing dalam penerokan khazanah petroleum melalui perjanjian di antara kerajaan negeri dan Petronas. Perjanjian penyelesaian secara komersial telah ditandatangani di antara Kerajaan Negeri Sarawak dan Petronas pada 7 Disember 2020, iaitu CSA. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sabah dan Petronas telah menandatangani CCA setahun selepas iaitu pada 7 Disember 2021 berhubung industri minyak dan gas di Sabah dan Sarawak. Inisiatif penyelesaian secara komersial tersebut telah memberi ruang kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak untuk terlibat sama dalam pembangunan industri minyak dan gas bersama Petronas di kedua-dua negeri tersebut. Strategi dan pendekatan ini menjadi nilai tambah untuk memelihara hak dan kepentingan kedua-dua negeri selain meneruskan peranan Petronas sebagai syarikat minyak multinasional dan gas Malaysia yang bertanggungjawab terhadap pembangunan industri minyak dan gas negara. Poin yang dipertua, Yang Berhormat Tuaran Keningau dan Beluran membangkitkan isu yang hampir sama iaitu semakan kadar pemberian khas yang termaktub dalam perkara 112C dan semakan di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Untuk makluman ahli yang berhormat, isu ini merupakan salah satu perkara asas MA 63 yang dibincangkan dalam Majlis Tindakan Pelaksanaan MA 63 yang dipengusikan oleh YAB Perdana Menteri dan Jadualkuasa Teknikal yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri II. Saya akan memberikan respon tentang isu ini. Sungguh pun subjek matter ini terkait dengan isu perundangan yang telah dirujuk kepada mahkamah untuk diputuskan. Perkara ini terus dibangkitkan di Dewan Yang Mulia ini, sungguh pun wujud peruntukan peraturan 23(1)G dan 36(2) peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat yang menyentuh mengenai prosiding di Parlimen dan Mahkamah. Saya pernah membangkitkan berhubung peraturan Dewan ini dan mengambil kira tidak ada sebarang larangan. Saya akan memberikan respon pada hari ini kerana khawatir sekiranya saya tidak memberikan jawapan, ada pihak yang menyifatkan saya bertindak menutup diskusi yang menyentuh hak dan kepentingan negeri saya sendiri. Namun untuk mengelakkan sebarang tindakan subjudis dan mengambil kira kedudukan saya sebagai anggota pentadbiran, saya akan hanya memberikan jawapan berhubung latar belakang dan status masa kemajuan berhubung tuntutan ini. Untuk makluman Dewan, sehingga kini belum ada persetujuan muktamad di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak berhubung formula semakan kadar pemberian khas. Kerajaan Negeri Sabah tetap dengan pendirian kadar perlu ditetapkan berdasarkan hak perlembagaan di bawah perkara 112C1A dan Seksyen 2(1) bahagian 4 Jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan, iaitu 2/5 atau apa yang disebut sebagai 40% daripada hasil yang diperoleh oleh Persekutuan di negeri Sabah. Pada masa yang sama, antara asas pendirian Kerajaan Persekutuan pula adalah semakan pemberian khas perlu melihat peruntukan perlembagaan persekutuan secara keseluruhannya, in totality. Ini termasuk perkara 112C(1) yang menyatakan secara jelas kaitan antara perkara 112C dan 112D serta perkara 112D(2) yang menggariskan bahawa peruntukan untuk mengambil kira kedudukan kewangan kerajaan persekutuan dan keperluan negeri dalam kajian semula kadar pemberian khas. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas, suka saya mengimbas latar belakang berhubung semakan kadar pemberian khas ini. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah telah melakukan kajian pertama melalui Perintah Pemberian Khas Sabah, ulang kaji pertama tahun 1970. Perintah tersebut telah menggariskan semakan kadar pemberian khas bermula tahun 1969 hingga 1973.
Semakan perlu dibuat 5 tahun sekali. Disebabkan tidak ada kadar semakan yang dapat dimuktamadkan, Sabah terus menerima kadar terakhir pada tahun 1973 iaitu 26.7 juta sehingga tahun 2021 tanpa sebarang pertambahan. Sebenarnya sebelum satu kadar semakan dimuktamadkan pada tahun 2021, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah telah merintis persetujuan awal membuat semakan kedua pada tahun 2019 dengan kadar semakan yang dipersetujui untuk tempoh 5 tahun dengan kadar pertama sejumlah 53.4 juta bagi tahun 2022. Perkara ini terkandung dalam surat-surat rasmi di antara Kementerian Kewangan Malaysia dan Kementerian Kewangan Sabah. Kadar semakan ini juga terkandung dalam ucapan Belanjawan Persekutuan tahun 2020 yang dibentangkan pada 11 Oktober 2019 dan ucapan Belanjawan Negeri Sabah tahun 2020 yang dibentangkan pada 15 November 2019. Namun begitu, semakan yang dibuat pada tahun 2019 yang dalam proses untuk pengeluaran pewartaan perintah pemberian khas tersebut terhenti apabila berlaku perubahan kerajaan negeri. Kerajaan Negeri Sabah dengan kepimpinan baru telah mengeluarkan surat rasmi bertarikh 7 Disember 2020 untuk membatalkan keputusan kerajaan negeri terdahulu dan menyatakan hasrat untuk membuat rundingan semula untuk mendapatkan kadar yang lebih tinggi. Seterusnya pada 14 April 2022, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah telah mencapai persetujuan untuk membuat semakan kadar pemberian khas dengan kadar peningkatan 4.7 kali ganda bermula dengan ringgit Malaysia 125.6 juta bagi tahun 2022 berbanding kadar asas 26.7 juta yang diterima sejak tahun 1973 serta lebih tinggi daripada kadar 53.4 juta yang dipersetujui pada tahun 2019. Selanjutnya, rundingan semula telah diadakan di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah telah diadakan melalui platform Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan pada hari ini. Dan dalam ucapan Belanjawan 2024 yang dibentangkan pada 13 Oktober 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan telah mengumumkan secara rasmi persetujuan bersama kedua-dua kerajaan negeri untuk meningkatkan kadar pemberian khas secara interim, dinyatakan dalam ucapan Belanjawan tersebut secara interim pada kadar ringgit Malaysia 300 juta dan berkuat kuasa serta-merta bagi tahun 2023. Peningkatan kadar dalam semakan secara interim ini dibuat berlandaskan komitmen untuk terus meningkatkan kadar pemberian khas bagi Sabah dan Sarawak dan perbincangan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Tak lawan sikit, Kementerian. Siapa dulu yang Kementerian Saya sikit. Saya nak dapat penjelasan tentang formula yang tetap yang digunakan oleh pihak kementerian, pihak persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Apakah ada formula tetap ataupun dia ini sekadar interim untuk tahunan ini saja? Jumlah 300 dan 260 juta untuk Sabah Sarawak tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas minatnya tentang hak dan kepentingan negeri Sabah. Secara asasnya, sebagaimana yang saya maklumkan bahawa terdapat perbezaan di antara formula di antara kedua-dua negeri ini. Sabah masih tetap dengan pendirian bahawa peruntukan 112C itu dijadikan sebagai formula asas 2/5 ataupun 40%. Dan untuk pengetahuan, sebagaimana saya sebut tadi, sehingga kini belum ada formula muktamad. Itu sebabnya kerajaan ketiga-tiga peringkat atas prinsip untuk memastikan Sabah dan Sarawak menerima kadar semakan yang lebih tinggi daripada kadar sedia ada, maka persetujuan itu adalah di peringkat interim sebagaimana disebutkan secara jelas dalam ucapan Belanjawan bahawa kadar 300 juta itu adalah interim arrangement, pengaturan interim yang melibatkan ketiga-tiga negeri. Dan di mana dan apakah formula yang akan ditetapkan adalah tergantung
perbincangan di antara Kerajaan Sabah Sarawak dan juga Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab tentang perkara ini. Terima kasih Yang Berhormat. Penjelasan. Terima kasih di atas memberi peringatan kepada kronologi apa yang telah berlaku dalam proses perbincangan pelaksanaan hak 40% ini. Hasil dari perbincangan itu dan hari ini ada jawatan kuasa teknikal di bawah Majelis Perunding Pelaksanaan Perjanjian Malaysia tahun 63, maka kami ahli Parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri daripada Pakatan Harapan, kita telah bersetuju untuk menarik balik saman kita kepada Kerajaan Persekutuan. Tuan, ringkaskan. Ringkas, ini penting. Tapi dengan harapan, dengan satu jaminan mengatakan bahawa akhirnya pada bulan Julai tahun 2024 akan dilaksanakan hak 40% itu. Itu jaminan yang telah diberikan pada kami. Dan atas asas itu, kami pun telah menarik balik. Sekarang saya mau tanya Yang Berhormat, apakah cabaran utama, apakah halangan utama bagi kerajaan ataupun kepada jawatan kuasa ini untuk membuat keputusan sama ada melaksanakan 40% itu? Sebab hal interim ini, soal kuantum itu sebenarnya tidak bangkit. Sebab asasnya ada. Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan yaitu hak Sabah itu adalah 40% daripada jumlah penguatan hasil persekutuan daripada Sabah. Ini penjelasan. Terima kasih. Boleh minta laluan Kota Belud, saya terus direct kepada soalan. Adakah perkataan interim, ini adalah sebenarnya yang telah saya tanya dalam bahas juga, perkataan interim akan diletakkan di dalam warta pembayaran baru yang berjumlah 300 juta tersebut, dan adakah ianya akan dibentangkan di dalam Dewan seperti mana yang dibuat pada tahun lepas iaitu tahun 2022? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Sila Gulong. Terima kasih. Perlu jawab dulu. Jawab dan gulung. Okey, terima kasih. Yang disebutkan oleh Kota Belud tadi, pertama sebagaimana sekiranya disebut tentang semakan pemberian khas, ia mestilah terkait dengan perkara 112D Perlembagaan Persekutuan yang syaratnya adalah mesti diwartakan melalui perintah undang-undang. Kalau tidak melibatkan pewartaan, itu bukanlah kadar semakan khas. Dan pastinya saya yakin Kementerian Kewangan akan melakukan, sedang dalam proses melakukan prosedur yang sepatutnya, dan kita berharap bahawa perintah perwartaan itu dapat dibentangkan dalam sidang kali ini, dibentangkan di Parlimen. Dan berkaitan dengan perkataan interim ataupun sebaliknya, perkara itu juga akan diperjelaskan sebagaimana Yang Berhormat Kota Belud dalam perbahasan menyebut dan mengaitkan dengan Kementerian Kewangan, maka saya fikir disebut Kementerian Kewangan, maka biarlah Kementerian Kewangan memberikan penjelasan. Namun yang dipertua, saya yakin sebagaimana tahun 2022, apabila dikeluarkan warta semakan pemberian khas tersebut, walaupun ada pihak bahawa menyatakan bahawa perintah itu akan mengikat Sabah dan Sarawak, Sabah khususnya, kerana 2022 itu melibatkan Sabah untuk tempoh 5 tahun. Dan kita melihat sebagaimana komitmen yang ditunjuk, walaupun warta itu melibatkan tempoh 5 tahun, namun apabila berlakunya persetujuan baru, sebagaimana yang diumumkan dalam belanjawan, satu perintah baru akan dikeluarkan pada tahun ini juga, yang membatalkan perintah yang lepas. Begitu juga kita bersyukur Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah dalam ucapan belanjawan beliau sendiri telah menggunakan istilah penyelesaian interim, dan saya fikir apabila disebut dalam ucapan belanjawan di Dewan Yang Mulia ini, maka perkara tersebut perlu untuk menjadi pegangan kepada Kerajaan Persekutuan. Menjawab yang terakhir, menjawab kepada ahli Parlimen Tuaran yang disebut tadi, sebagaimana dalam penerangan saya argumen asas Kerajaan Persekutuan, Sabah dengan asasnya formula perlu kekal 112C tersebut. Namun Kerajaan Persekutuan juga melihat kadar pemberian khas ini mengguna pakai kepada peruntukan perlembagaan, khususnya
perkara 112C1 yang menyebut bahawa pelaksanaan 112C tersebut perlulah tertakluk kepada 112D. Dan yang kedua, di dalam 112D perkara 2, pasal 2 ada menyebut bahawa sebarang semakan itu perlu mengambil kira dua perkara. Pertama, pastinya keperluan negeri, dan yang kedua adalah kemampuan kerajaan persekutuan. Namun kita mengharapkan yang berhormat, kita mengharapkan walaupun disebut kemampuan kewangan kerajaan persekutuan, kita mengharapkan bahawa yang paling penting adalah kerajaan persekutuan mengiktiraf constitutional right Sabah yang disebutkan dalam perkara 112C tersebut. Barangkali yang berhormat, bacaan kita berlainan, tapi bagi saya artikel 112C itu tidak ada yang disebut berkenaan dengan kemampuan persekutuan atau keperluan Sabah. Yang disebut di situ adalah 2/5, 40% hak. Sama ada dia mampu tidak mampu, itu hak. Itu yang disebut. Tapi kenapa disebut kemampuan? Tidak ada dalam perlembagaan persekutuan soal mampu. Di mana? Di mana letaknya disebutkan soal kemampuan kerajaan persekutuan? Di mana disebut keperluan negeri? Di situ hak dia 40% itu saja. Jadi itu sebab persoalan saya tadi ialah apakah sebenarnya halangan utama? Apa yang dibincang dalam jawatan kuasa teknikal ini yang perlu mengambil masa sehingga bulan Julai tahun depan? Kenapa lama sangat? Mau laksanakan? Dia sangat jelas. Yes and no. Dan apa yang seperti yang berhormat sebutkan tadi, perkara ini hanya merujuk kepada Sabah, tidak merujuk kepada Sarawak. Jadi apabila ada pemberian khas, disamakan. Sarawak dapat 300, kita dapat 300 juta. Tapi dalam perlembagaan persekutuan tidak ada Sarawak, Sabah saja yang 40% ini. Sangat jelas. Jadi itu sebab dari dulu sampai sekarang yang kerajaan-kerajaan ini sentiasa menyatakan kemampuan persekutuan, tapi tidak ada dalam perlembagaan. Dan tidak ada disebut soal keperluan Sabah. Kenapa tidak dilaksanakan saja? Dan saya perlu peringatkan bahwa kita telah menarik balik samaan kita terhadap persekutuan kerana dengan harapan bulan Julai selesai. Kalau tidak, kita file balik. Itu, we have reserved the right to refile kalau tidak dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya fikir Yang Berhormat merupakan ahli parlimen yang cukup lama, pengalaman jauh daripada saya. Saya ada perlembagaan persekutuan di tangan saya, rujuk perkara 112C Pasal 1 yang menyebut bahawa pemberian formula itu adalah tertakluk pelaksananya kepada 112D. Jelas berkaitan di antara 112C dan 112D. Dan dalam peruntukan perkara 112D, perkara 2 untuk semakan dilakukan, dijelaskan secara nyata di situ, tersurat bahawa ia tertakluk kepada kemampuan kewangan kerajaan persekutuan dan juga keperluan negeri. Saya bercakap berlandaskan, itu yang saya sebutkan Yang Berhormat, saya juga orang Sabah, saya juga memperjuangkan dan hak dan kepentingan Sabah. Tetapi apabila kita bercerita tentang MA 63, dua rujukan kitab utama kita adalah Perlembagaan Persekutuan dan laporan IGC yang kedua-duanya dimaktubkan dalam MA 63 itu. Yang Berhormat Menteri masa sudah tamat. Saya fikir, saya berharap Yang Berhormat Tuaran dapat merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan 112C Pasal 1 dan 112D Pasal 2 untuk kita meneruskan diskusi. Berkaitan dengan kes mahkamah Yang Berhormat, saya mengalu-alukan Yang Berhormat. Saya mengalu-alukan keputusan Yang Berhormat Tuaran dan rakan-rakan. Namun sebagai orang Sabah, pesan saya, nasihat saya, sekiranya kita ingin membawa sesuatu kes ke mahkamah berkaitan dengan perkara ini, you make sure you gonna win. Sekiranya tidak menang di mahkamah, ia akan mengurangkan bargaining power kita dalam menuntut hak dan kepentingan ini apabila mahkamah memutuskan. Jadi tidak ada halangan kalau bagi saya selaku, saya bercakap atas kapasiti personal sebagai Sabahan, keputusan hak masing-masing untuk membawa sebarang perkara ke mahkamah, namun pastikan kerana apabila membawa ke mahkamah, anda membawa bersama aspirasi dan juga perjuangan Sabah dan Sarawak, dan pastikan kita cukup yakin bahawa kita boleh menang di mahkamah kerana sekiranya tidak memihak kepada kita bargaining power yang ada yang disebut setiap kali dalam
persidangan di Dewan ni 40% itu kelak sudah berkurangan. Terima kasih Yang Terima Berhormat. kasih Yang Jadi Berhormat Tuan Yang Menteri. Pertua, saya mengalu-alukan sebarang pandangan yang dinyatakan oleh pelbagai pihak dan perkara-perkara lain berkaitan ICU, berkaitan dengan pacu, berkaitan dengan mampu, NADMA akan kita jawab secara bertulis. Terima kasih. Yang Berhormat, Terima kasih, Yang mohon Berhormat Menteri. untuk kerusi 35% tu jawab secara bertulis kerana masa tidak mengizinkan. Terima kasih. Menteri sudah kata akan jawab secara bertulis. Saya jemput Yang Berhormat Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pertama sekali saya ingin memohon maaf kepada Tuan Yang di-Pertua dan juga semua ahli Dewan memandangkan kesihatan saya yang kurang baik hari ini. Dan saya menghadapi masalah suara yang tersekat-sekat akibat batuk yang keras. Saya akan coba menjawab dengan sewajarnya dan jika tidak dapat diteruskan, saya mohon Tuan Yang di-Pertua agar jawapan saya boleh memberi jawapan bertulis ataupun Yang Berhormat berkaitan boleh bangkitkan semula isu itu di peringkat jawatan kuasa. Sebelum saya meneruskan ucapan pengulungan ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah memperuntukkan keuangan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah sebanyak 11.55 bilion pada tahun 2024 yang meliputi 4.12 bilion peruntukan mengurus dan juga 7.44 bilion peruntukan pembangunan. Terdapat peningkatan sebanyak 4.7% jika dibandingkan dengan peruntukan tahun 2023. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dan berterusan Kerajaan Persekutuan dalam melaksanakan agenda pembangunan luar bandar yang akan memberi manfaat kepada 8.1 juta penduduk desa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 42 orang ahli yang berhormat yang telah berbahas dan mengajukan beberapa pertanyaan, isu dan cadangan sewaktu perbahasan Rang Undang-Undang Pembekalan 2024 peringkat dasar yang melibatkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Terima kasih diucapkan kepada ahli yang berhormat dari Larut, Kota Merudu, Ledang, Bacok, Romping, Seri Aman, Tuaran, Sempurna, Kinabatangan, Julau, Puncak Borneo, Tenem, Kudat, Pekan, Maran, Ampang, Kuala Kerai, Kuala Kurau, Kubang Pasu, Jeli, Kanga, Kuala Langat, Keningau, Bera, Putatan, Mersing, Tanjung Manis, Termeloh, Kota Belut, Selangau, Tamping Jerai, Mas Gading, Gerik, Gua Musang, Seratok, Kalabakan, Baram, Lawas, Sepitang, Pasir Salak dan juga Kuala Pilah. Secara umumnya, setiap pertanyaan, isu dan cadangan yang ditujukan adalah berkaitan dengan program infrastruktur luar bandar, pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta isu-isu berkaitan masyarakat orang asli. Tuan Yang di-Pertua, isu pertama yang saya ingin nak bahaskan di sini adalah keterjaminan makanan negara. Yang berhormat Larut, Gerik, Sempurna, Kuala Kerau dan Jeli membangkitkan isu berkenaan
peranan dan penglibatan agensi dan lembaga kemajuan wilayah di bawah KKDW di dalam pemerkasaan pelaksanaan program jaminan keselamatan negara. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah telah menyusun strategi menerusi plan transformasi agensi dan lembaga kemajuan wilayah, khususnya berkaitan program keterjaminan makanan negara. Misalnya, Verka Berhad telah mengambil inisiatif yang lebih agresif dalam pengembangan bisnes baru selaras dengan pemerkasaan pelaksanaan program jaminan keselamatan makanan, termasuklah yang pertama, projek ternakan ayam pedaging. Verka Berhad telah diberi tanggungjawab untuk projek mega ternakan ayam sistem tertutup dengan anggaran pengeluaran ayam sehingga 600,000 ekor per musim dan 3,6 juta ekor per tahun yang dilaksanakan di Tanjung 100, Rumping, Pahang. Verka Berhad yakin dengan pelaksanaan projek berimpak tinggi ini, ia akan memberi peluang terutamanya kepada peserta untuk meningkatkan pendapatan dan peluang perniagaan. Yang kedua, cadangan bagi projek estet padi, Verka Berhad telah memohon sejumlah 120 juta bagi tahun 2023 dan juga tahun 2024 untuk membangunkan kawasan projek di padi di Parlimen Beluran dan Parlimen Sri Aman yang memberi manfaat kepada peserta dan penduduk setempat. Projek ini juga akan turut membantu peserta bagi meningkatkan sumber ekonomi dan peningkatan hasil makanan negara. Yang ketiga, projek lembu pedaging dengan populasi stok lembu termasuk lembu integrasi melebihi 5,000 ekor meliputi kawasan termasuk seberang Perak, dan tebing tinggi Johor diurus kendali oleh anak syarikat, manakala kawasan Paloh Johor, Sungai Sepuluh Johor dikendalikan oleh peserta Verka Berhad, rancangan dan kawasan Seri Mahkota Johor, Lakai Negeri Sembilan dan Ramuan Cina diurus kendali oleh koperasi peserta rancangan Verka Berhad. Projek yang keempat, projek urban farming. Projek urban farming tanaman mitigasi yang melibatkan usahawan-usahawan Verka yang mengusahakan tanaman cili dan sayuran yang bersesuaian di 85 lokasi dengan kapasiti sebanyak 85,000 polybag, iaitu 1,000 polybag di setiap lokasi. Selain pada itu, Risda pula menyediakan bantuan melalui program pembangunan hasil baru agro makanan yang mensasarkan pekebun kecil memperolehi pendapatan tambahan selain hasil getah. Bantuan adalah bagi pekebun kecil melaksanakan projek-projek pertanian, antaranya tanaman jangka pendek yang dilaksanakan adalah seperti projek cili di Gerik, Perak dengan nilai bantuan RM190,000 dengan 4 orang peserta pekebun kecil. Tanaman lain juga ada dilaksanakan seperti mitigasi cili, nanas, pisang, jagung, sayur-sayuran di pelbagai negeri. Keseluruhan bantuan bagi projek tanaman jangka pendek di seluruh negara bernilai 40,32 juta dengan seramai 2,016 orang penerima manfaat. Bagi tanaman jangka panjang adalah seperti kelapa matak, durian, limau kasturi dan vanila. Contohnya projek tanaman durian di Larut, Perak dengan nilai bantuan 20,000 kepada seorang pekebun kecil. Keseluruhan bantuan di seluruh negara bagi projek tanaman jangka panjang adalah 2,1 juta dengan seramai 105 orang penerima manfaat. Manakala projek ternakan
juga dilaksanakan, misalnya di Temerloh, yaitu projek Itik Penelur dan Arnab Pedaging dengan nilai bantuan 110.000 kepada 8 orang peserta kebun kecil. Nilai keseluruhan bantuan di seluruh negara adalah 18,64 juta dengan seramai 932 orang penerima manfaat. Tuan Yang di-Pertua, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA, telah dan sedang melaksanakan program dan projek dalam merancangkan pembangunan industri pemakanan negara. Antaranya ialah projek pertanian petani luar bandar, yang kedua projek ternakan ikan air tawar, yang ketiga projek pembangunan sawah di kawasan wilayah KEDA berkeluasan 456,9 hektar yang melibatkan peserta sebanyak 1,084 orang pesawah dan menghasilkan kira-kira 4,196,2 tan metrik setahun. Selain pada itu, KEDA juga berperanan sebagai agensi pelaksana bagi projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung, prospek di Mukim Pedu, Padang Terap yang memfokuskan kepada ladang tanaman durian yang seluas 337,92 hektar dan prospek Muskim Teloy SIK yang menumpukan projek tanaman mitigasi cili. KEDA juga ke arah memperkukuhkan makanan negara telah mengusahakan pembenihan induk kopi Robusta dihasil oleh Nestle yang menggunakan induk dari ladang KEDA Caruk Tualang. SIK bagi mengeluarkan produk kopi Kedah oleh Nestle. Tuan Yang di-Pertua, selain pada itu, Kejora telah melaksanakan beberapa inisiatif berkaitan keterjaminan bekalan makanan. Yang pertama, memperkukuhkan dan memperkasakan program pembangunan tanah pertanian Kejora yang dibangunkan dengan pelbagai aktiviti, yaitu tanaman, ternakan air dan floriculture yang menyumbang kepada pengeluaran hasil negeri Johor dan diekspor ke luar negara. Antara tanaman yang diusahakan ialah sayur-sayuran, tanaman kontan, udang, ikan yang berkeluasan 13,000 hektar yang telah memberi pengeluaran sebanyak 17,020 metrik tan setahun. Selain daripada itu, Kejora juga melaksanakan projek pertanian berteknologi tinggi menerusi program pembangunan ladang mitigasi yang bertujuan untuk menggalakkan penggunaan teknologi dalam aktiviti pertanian berjumlah seluas 40,12 ekar. Dan seterusnya membangunkan projek pembangunan tanah pertanian berpotensi secara kolaborasi bersama Jabatan Pertanian Negeri Johor yang melibatkan peruntukan sebanyak 2 juta daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang mana lokasinya di Penggeli, Tenggara Johor. Seterusnya, agensi Kesedar juga membangunkan Kesedar Food Valley dalam usaha membantu kerajaan menangani isu keterjaminan makanan. Terdapat 3 lokasi kawasan yang dibangunkan bagi tujuan itu. Yang pertama, kawasan Agrotech Mani Urai di Kuala Kerai. Arau. Arau. Sikit. Yang Amat tak jawab. Sebab saya tanya ni mungkin tak dapat dijawab off the cuff macam tu. Ya. Boleh jawab betul ni. Sekarang ni kita ada sebab tajuk yang Muhammad sebut tadi ialah keterjaminan makanan dan juga keselamatan makanan. Ya. Macam tu. Jadi yang Muhammad, nilai yang telah disebut tadi tak sampai 100 juta pun. Tetapi nilai makanan yang kita import ialah 83 bilion. Jadi dengan kerajaan mempunyai pembangunan wilayah yang begitu luas, apakah yang Muhammad bercadang supaya
pembangunan wilayah ni betul-betul bagi perhatian kepada pengeluaran makanan. Tapi yang Muhammad terang tadi ada projek 2 juta, dia tidak menjamin satu keterjaminan keselamatan makanan. Jadi apakah yang Muhammad bercadang, nak kali ini Timbalan Perdana Menteri yang dikasihi pun ada, Kut nak minta supaya kerajaan tambahkan peruntukan supaya kita boleh mengeluarkan makanan melalui pengeluaran makanan melalui pembangunan wilayah. Terima kasih. Terima kasih YB Arau. Sebenarnya YB Arau untuk keterjaminan makanan ni kementerian kita KKKDW hanya merupakan orang kata support dalam membantu memastikan keterjaminan makanan negara. Dan kita memastikan sebenarnya agensi-agensi pembangunan wilayah merancang dan melaksanakan program-program pembangunan ekonomi luar bandar yang boleh menjurus kepada penghasilan, membantu keterjaminan makanan. Sebab tu kalau kita lihat ada program yang berskala besar, ada program yang berskala kecil, ada program yang berskala besar yang melibatkan anak syarikat kita, dan ada juga dalam bentuk skala yang kecil yang hanya melibatkan peserta-peserta di peringkat luar bandar. Jadi yang berhormat Arau, sebenarnya saya tak merumuskan keseluruhannya lah. Tetapi apa yang penting bagi kita adalah memastikan semua program-program pembangunan ekonomi di luar bandar membantu menjurus kepada keterjaminan makanan. Okey. Seterusnya. Ya, Tangga Batu. Minta sikit laluan. Okey. Baik, terima kasih Tuan Yang-Pertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tadi disebut bahawa di Kedah, di Sek nak dibangunkan projek kopi. Sebenarnya kalau kita lihat hari ini, Malaysia mengimport lebih kurang 33,000 tan biji kopi Robusta daripada luar, sedangkan negara baru keluarkan lebih kurang 4,000 tan saja. Ya. Jadi adakah daripada kementerian untuk menambah luas lagi kopi di kawasan Kedah, di Sek itu satu. Yang kedua, sebenarnya kita menumpang dengan Nestle. Tapi sebenarnya di Kedah ni, di kawasan Sek ini, dia ada, dia panggil apa, speciality dia. Kalau macam kata kopi Aceh Gayo, kopi Blue Mountain, dia ada dia punya speciality taste dia. So apakah kementerian bercadang untuk keluar brand sendiri tidak tumpang kepada Nescafe supaya kita boleh, ini autentik daripada Kedah. Terima kasih. Okey, terima kasih YB Tangga Batu atas cerahan tadi. Untuk makluman yang berhormat, program ini merupakan program usaha-sama pihak Kedah bersama Nestle untuk orang kata mengeluarkan produk kopi untuk negeri Kedah. Dan projek ini masih di peringkat awal yang mana kita memfokuskan pengeluaran anak benih di peringkat awal ni. Anak benih untuk kita luaskan lagi kawasan penanamannya. Sikit lagi, biar clear Dewan. Baik, kalau tak salah saya, kalau Nestle ni dia gunakan klon Ivory Coast, kalau tak salah saya lah. Ya. Tapi Mardi ada bangunkan klon Robusta sendiri, nama dia MK1. Jadi apakah MK1 ni nak dibawa ke Kedah supaya kita kata Malaysian authentic coffee kalau kita banding pakai klon luar? Terima kasih. Terima kasih. Untuk setakat ini kita masih lagi dalam usaha sama bersama Nestle yang berkaitan dengan klon ataupun benih daripada Mardi yang tu belum lagi dalam perancangan kita. Seterusnya, Kejora telah melaksanakan beberapa inisiatif berkaitan keterjaminan bekalan makanan. Yang pertama, tadi saya sebut Kesedah. Kesedah juga melaksanakan Kesedah Dagang Sendirian Berhad yang memulakan usaha-usaha penternakan lembu pedaging bermula 2020 seluas 60 hektar secara feedlot dan integrasi di Sungai Asap, Calil dan Gua Musang. Kapasiti semasa pengeluaran adalah 170 metrik tan segar setahun. Kesedah juga mempersiapkan kawasan seluas 900
hektar di Paloh 4 dengan sejumlah 20 juta peruntukan pembangunan yang telah diluluskan untuk tujuan ini. Kajian kesesuaian tanaman telah disiapkan dengan tanaman seperti nanas, sayur, saca inci, fruits dan musangking, serta ternakan seperti ayam pedaging, ayam bakar, ayam penelur dan juga kambing tenusu. Telah dicadangkan dengan beberapa pelabur berpotensi dalam industri pertanian dan peternakan. Telah dikenal pasti untuk perbincangan susulan. Sebagai permulaan, Kesedah melalui kerjasama Nestle Malaysia di bawah program Nescafe Ground Respectfully telah membangunkan tanaman kopi Robusta di kawasan seluas 60 hektar di Paloh 4. Manakala perbincangan lanjut bersama dengan Felkra Berhad sedang berjalan untuk pelaksanaan ternakan ayam pedaging dengan kapasiti pengeluaran 1 juta ayam bulat setahun. Seterusnya, agensi kita ke tengah telah membangunkan satu kawasan yang dipanggil Lembah Makanan di Bandar Al-Muktafi Billah Shah Dungun yang melibatkan tanaman sayur-sayuran, tanaman kontan, tanaman mitigasi, projek agrotek, projek ruminan, projek horticulture dan produk industri kecil dan sederhana dengan keluasan 199.21 hektar seperti butiran berikut. Projek agrotani melibatkan 355 orang usahawan. Projek agrotek melibatkan 183 orang usahawan. Projek horticulture melibatkan 74 usahawan dengan pengeluaran hasil 14 tan setahun. Produk industri kecil dan sederhana melibatkan 247 orang usahawan dan pembuatan makanan dan minuman dalam wilayah Ke Tengah. Pelbagai kuih, kerepek dan jualan minuman disediakan dan dikeluarkan dengan peningkatan pendapatan antara 16% hingga 50%. Begitu juga projek agrotek iaitu mitigasi smart farming melibatkan tanaman cili dan timun dengan hasil pengeluaran 120 tan per pusingan. Projek ruminan melibatkan tanaman rumput napier dengan hasil pengeluaran antara 30 hingga 50 tan. Bagi pasaran penternak setempat untuk ternakan lembu dan kerbau serta projek padang ragut yang melibatkan 32 orang penternak kerbau dengan hasil pengeluaran antara 25 hingga 30 tan. Seterusnya, Menteri, boleh mencelah? Temerloh? Okey, saya melihat pertama sekali kalau kita melihat tadi banyak rancangan-rancangan yang sudah dilaksanakan. Cuma saya melihat sejauh mana perancangan untuk menjadikan negara kita yang kaya dengan berbagai produk ini dapat diterjemah melalui R&D, mempelbagaikan berbagai lagi hasil. Contoh, kalau kita lihat di Jepun, dia ada wasabi, berbagai produk daripada wasabi. Tapi kita punya produk tradisional seperti labu, keledek, jagung, seolah-olah tidak ada R&D yang boleh menghasilkan tanaman yang berbagai untuk makanan negeri sendiri. Kerana kita ada tanah yang subur, iklim yang sesuai. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih YB Temerloh. Untuk makluman Yang Berhormat YB Temerloh, R&D memang selalu kita buat. Setiap agensi pembangunan wilayah kita sentiasa mengadakan R&D untuk memastikan tanaman dan hasil ekonomi kita ni membantu dari sudut keterjaminan makanan. Namun begitu pada masa ini hasil kita cukup untuk orang kata pasaran mentah saja. Pasaran mentah, dan insya-Allah kita dalam perancangan kita untuk memastikan apa yang disebut oleh YB Temerloh tadi untuk perluasan tanaman-tanaman ini ke arah skala ataupun skill yang lebih luas lagi. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, Perda
Perda turut menyumbang dalam membangunkan industri keterjaminan makanan negara dengan pengeluaran hasil pertanian melalui penyewaan tanah-tanah perda yang masih belum dibangunkan bagi tujuan pembangunan hartanah dan komersial. Seramai 134 peserta dan syarikat ketika ini sedang menyewa tanah-tanah perda seluas 1,381 ekar bagi menjalankan aktiviti-aktiviti pertanian dengan mengusahakan pelbagai tanaman kontan dan penternakan. Keseluruhan tanah seluas 1,381 ekar tersebut meliputi pecahan seperti berikut. Yang pertama, tanaman agroteknologi pertanian perda di Tasik Gelugur, seberang Perai Utara Pulau Pinang. Di dalamnya terdapat taman kekal pengeluaran makanan yang dilaksanakan dengan kerjasama bersama Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang seluas 341 ekar. Pengurusan oleh anak syarikat iaitu Perda Ventures Incorporated Sedia Berhad dan seluas 297 ekar dan pengurusan oleh Perda seluas 420 ekar. Yang kedua, Taman Ekokultur Perda di Kuala Sungai Pinang, daerah Barat Daya, Pulau Pinang yang pengurusannya dilaksanakan oleh Perda seluas 323 ekar. Tanah Perda juga sedang dalam usaha menjalinkan kerjasama dengan Northern Corridor Economic Region bagi meluaskan penyewaan tanah milik Perda untuk melaksanakan program inisiatif pendapatan rakyat usahawan tani. Perda turut membantu menaik taraf jalan bagi meningkatkan akses dan kualiti infrastruktur tanah Perda untuk disewa untuk tujuan pertanian. Datuk Tuan Yang di-Pertua, agensi dan lembaga kemajuan wilayah di bawah KKDW telah mengadakan kolaborasi Bistari di dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan bekalan makanan negara seperti Jabatan Perkhidmatan Veterina, MERDI, Lembaga Pertubuhan Peladang, FRIM, Jabatan Pertanian Malaysia, FAMA, Jabatan Perikanan dan pihak swasta yang lain berkaitan bagi tujuan mendapat khidmat nasihat, kepakaran, latihan dan teknologi yang boleh diguna pakai. Seterusnya, YB Yang Berhormat Sempurna telah mencadangkan supaya sawah-sawah padi sedia ada di Sabah seperti di Kota Belud, Papar dan Keningau ditambah baik dengan penglibatan Felka. Untuk makluman Yang Berhormat, usaha mengenal pasti kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan dengan estet padi di Sabah telah dijalankan dengan serius oleh Felka. Sehingga kini jumlah keluasan berpotensi yang sesuai untuk pembangunan estet padi di Sabah adalah seluas 2,159 hektar yang bertumpu di daerah Beluran dan juga Kota Belud. Felka turut mendapat maklumat mengenai status keluasan padi di Sabah melalui kerjasama dengan pihak AADA Sabah dan Jabatan Pertanian Sabah. Berdasarkan sumber data AADA Sabah, seluas kira-kira 31,000 hektar berpotensi untuk ditambah baik menjadi estet padi di daerah-daerah seperti Kota Belud, Kota Merudu, Keningau, Tambunan dan juga taburan kawasan lain di daerah lain seluas 15,024 hektar. Manakala sumber data Jabatan Pertanian Sabah mendapati seluas kira-kira 38,000 hektar turut berpotensi dimajukan sebagai estet padi di daerah Kota Belud seluas 31,000 hektar dan kawasan terbiar yang lain seluas 7,000 hektar. Berdasarkan sumber data di atas, Felka akan meneruskan perbincangan dengan pihak IDA dan juga Jabatan Pertanian Sabah bagi mengenal pasti kawasan-kawasan yang benar-benar bersesuaian untuk dimajukan sebagai estet padi dengan mengambil kira faktor seperti status tanah dan juga status kemudahan sistem perairan yang sedia ada di kawasan tersebut. Untuk maklumat Yang Berhormat Kuala Kerau,
Skop agri-komoditi tertumpu kepada tanaman seperti sawit, getah, koko, kenaf dan tanaman utap. Secara umumnya, peranan RISDA adalah melaksanakan program penanaman semula getah berdasarkan Akta 85 sekaligus RISDA memfokuskan kepada agri-komoditi tanaman getah. Yang Berhormat Timbalan Menteri masih dapat sambung jawapan. Rasanya dah kering. Saya boleh membenarkan Yang Berhormat untuk memberi jawapan tertulis kalau tak dapat sambung. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Banyak lagi jawapan yang telah dikemukakan oleh 42 orang ahli Yang Berhormat berkaitan dengan KKW. Memandangkan kesihatan dan suara saya ni, saya mohon jawapan seterusnya saya beri secara bertulis. Dan insya-Allah sekiranya masih tak puas hati boleh berjumpa dengan saya untuk perbincangan yang lanjut. Sekejap lagi jumpa. Okey. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada semua ahli Yang Berhormat yang telah pun berbahas menyentuh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya jemput Yang Berhormat Menteri Perdagangan dan Komoditi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada 16 ahli Yang Berhormat yang telah memberi cadangan dan pandangan terhadap perkara-perkara yang menyentuh bidang kuasa Kementerian Perdagangan dan Komoditi semasa pembahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 di peringkat dasar di Dewan Yang Mulia ini. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, di bawah Belanjawan 2024 yang bertema Reformasi Ekonomi Memperkasa Rakyat, KPK telah diperuntukkan sebanyak 732.70 juta ringgit. Daripada jumlah tersebut, 428.31 juta iaitu 50% adalah bagi membayai perbelanjaan mengurus ataupun OE, manakala selebihnya ialah sebanyak 304.39 juta ringgit, 42% adalah untuk perbelanjaan pembangunan ataupun DE. Antara inisiatif diumumkan di bawah KPK dalam Belanjawan 2024 adalah seperti berikut. 100 juta bagi insentif program tanaman semula sawit yang akan ditawarkan secara geran dan pinjaman kepada 7,000 pekebun kecil sawit persendirian. Yang kedua, 70 juta ringgit bagi meningkatkan tahap kemampanan industri sawit serta memperhebat kempen menangani anti minyak sawit di pentas antarabangsa. Ketiga, 10 juta untuk aplikasi teknologi peningkatan hasil tanaman getah bagi melaksanakan projek rintis penggunaan gas stimulan untuk manfaat pekebun kecil getah di ladang seluas 1,000 hektar. Yang keempat, peruntukan 400 juta ringgit bagi kenaikan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah ataupun singkatannya IPG kepada RM3 sekilogram daripada RM2.70 sekilogram. Dan yang kelima, skop galakan cukai otomasi yang akan diperluaskan untuk meliputi sektor agri-komoditi di bawah KPK. Justru di sini saya akan mengambil sedikit masa untuk memberikan penjelasan terhadap 18 isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat, merangkumi perkara-perkara yang akan diperjelas sebentar lagi. Puan Ketua, windfall tax dan ses sawit yang membebankan. Ini adalah isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sempurna, Yang Berhormat Tangga Batu, Yang Berhormat Tawau dan juga Yang Berhormat Beruas. Berkuat kuasa 1 Januari 2022, kerajaan telah meningkatkan nilai ambang levi keuntungan luar biasa ataupun singkatannya WPL daripada RM2,500 setan ke RM3,000 setan bagi Semenanjung, manakala RM3,000 setan kepada RM3,500 setan bagi Sabah dan Sarawak. Di samping itu, kadar levi bagi Sabah dan Sarawak turut diselaraskan kepada 3% seperti kadar levi bagi Semenanjung. Kenaikan nilai ambang ini memberi kelegaan pada lebih kurang 4,300 pemilik ladang kelapa sawit, yang mana mereka tidak perlu membayar WPL jika harga minyak sawit mentah ataupun MSM
kurang daripada RM3,000 setan bagi Semenanjung dan RM3,500 setan bagi Sabah dan Sarawak. Ini bermakna syarikat peladangan sawit mempunyai peluang untuk menggunakan keuntungan tambahan bagi menguruskan ladang dengan baik serta melabur dalam mekanisasi dan otomasi. Walaupun kenaikan nilai ambang akan mengurangkan sumbangan industri sawit kepada negara, kenaikan tersebut adalah selaras dengan keperluan semasa memandangkan semakan terakhir bagi WPL dibuat lebih 10 tahun yang lalu dengan mengambil kira peningkatan kos pengeluaran. Berkenaan cukai dikenakan di sektor peladangan, kerajaan telah mengambil kira purata kos pengeluaran. Secara purata, kos pengeluaran buah tandan segar ataupun BTS di ladang adalah di antara RM300 ke RM450 setan, dan dengan keadaan harga BTS masih melebihi RM500 setan, pihak ladang masih merekodkan keuntungan. Walau bagaimanapun, kerajaan tetap prihatin mengenai runggutan daripada pihak peladangan mengenai cukai-cukai yang dikenakan kepada sektor tersebut. Untuk itu, Kementerian akan melaksanakan kajian yang lebih komprehensif mengenai pencukaian dalam sektor sawit, dan hasil kajian tersebut akan membantu kerajaan dalam rangka strategi dan polisi untuk memastikan sektor ini terus mampan dan berdaya saing. Pada masa ini, KPK sedang dalam proses akhir due diligence dengan izin bagi melaksanakan kajian. Kajian ini dijangka siap sepenuhnya pada tahun hadapan. Seterusnya, Yang Berhormat Syed Aman, Wabi Tangga Batu. Menteri, boleh tak saya dapat satu penjelasan? Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Saya ingin menanya kepada kerajaan, sama ada kerajaan telah mendapat pandangan perundangan daripada Aegis Chambers bahawa formula pengenaan cukai keuntungan luar biasa ini yang sekarang ini berasaskan jualan FFB ini, adakah ia sah dari segi undang-undang memandangkan cukai keuntungan luar biasa ini dikenakan di bawah Akta Cukai Keuntungan Luar Biasa yang bermaksudnya ia adalah berasaskan keuntungan, tetapi formula sekarang adalah berasaskan jualan. Adakah ia sah dari segi undang-undang? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Mungkin Yang Berhormat nanti boleh kemukakan sewaktu pengolongan oleh Kementerian Kewangan, sebab cukai adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan. Tapi mengikut sewaktu industri dialog dan juga kita telah kemukakan kepada Kementerian Kewangan cadangan-cadangan bagaimana kita dapat menambah baik, mengambil kira pandangan daripada pihak industri. Jadi untuk itu saya tidak akan menjawab yang di luar bidang kuasa saya. Jadi boleh kemukakan kepada Kementerian Kewangan. Seterusnya, Yang Berhormat Syed Aman, Yang Berhormat Tangga Batu dan Yang Berhormat Sungai Besar telah membangkitkan mengenai kos input sawit seperti baja dan racun yang tinggi. Perubahan polisi dari negara pengeksport yang mengurangkan bekalan, kenaikan kos bahan mentah yang melibatkan hasil petroleum dan sumber asli, peningkatan kos logistik serta kadar tukaran mata wang asing adalah antara faktor yang telah dikenal pasti mempengaruhi kenaikan harga input pertanian termasuk baja dan racun rumpai. Kerajaan sukar mengawal kenaikan harga kerana bahan mentah diimport daripada luar negara dengan harga yang bergantung pada faktor pasaran global. Pada tahun 2022, harga baja telah merekodkan peningkatan antara 5% hingga 30% berbanding tahun sebelumnya, terutama bagi harga baja nitrogen, fosforus dan potasium ataupun NPK, urea dan muriat of potash ataupun MOP. Namun begitu, peningkatan ini masih pada kadar yang boleh ditampung memandangkan harga MSM pada tahun tersebut juga turut berada pada paras yang tinggi. Pada tahun 2023, harga baja telah menunjukkan penurunan. Pada September 2023, harga NPK telah menurun sebanyak 24%, harga urea turun sebanyak 20% dan MOP turun sebanyak 35% berbanding purata harga baja pada tahun 2022. Bagi membantu pekebun kecil membeli input pertanian seperti baja, racun dan benih, Lembaga Minyak Sawit Malaysia telah meluluskan sebanyak RM983,000 bagi membiayai pinjaman dengan nilai maksimum RM16,250
kepada seramai 117 pekebun kecil sawit persendirian sehingga Ogos 2023. Pekebun kecil sawit tidak disyorkan untuk mengurangkan kadar input berkenaan kerana ia akan menurunkan hasil sawit dalam jangka panjang. Pengurangan kadar baja dan racun rumpai akan menyebabkan hasil sawit tidak mencapai hasil yang sepatutnya. Pekebun kecil juga dinasihatkan supaya mengamalkan pengurusan agronomi baik seperti penggunaan semula tandan kosong sawit, penyusunan pelepah yang baik dan pengawalan rumpai terpilih bagi membantu meningkatkan kecekapan pembajaan dan pengawalan rumpai di kebun. Pembelian baja dan racun rumpai secara pukal iaitu dengan kuantiti yang banyak melibatkan beberapa orang pekebun kecil juga akan membantu mengurangkan harga input berkenaan berbanding pembelian secara persendirian. Mengambil kira harga semasa MSM yang kukuh dan harga baja yang semakin menurun, keperluan kerajaan untuk memperuntukkan subsidi baja kepada pekebun kecil adalah kurang kritikal. Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa memantau pergerakan harga MSM dan harga baja serta harga input pertanian yang lain bagi membantu mengurangkan kos kepada pekebun kecil pada masa yang akan datang. Kepada persoalan Yang Berhormat Tawau berkenaan keperluan penubuhan Majlis Sawit Sabah dan Sarawak, Kementerian mengambil maklum akan cadangan penubuhan majlis tersebut. Pada masa ini, Lembaga Minyak Sawit Malaysia mempunyai cawangan di setiap negeri dan untuk Sabah terdapat 14 cawangan, manakala di Sarawak 15 cawangan yang menjalankan fungsi-fungsi pendidikan kawaslia industri seperti pelesenan dan penguatkuasaan dan pengembangan untuk membantu pekebun-pekebun kecil. Oleh itu, KPK berpandangan bahawa tiada keperluan untuk menubuhkan Majlis Sawit Sabah dan Sarawak buat masa ini. Yang Berhormat Julau dan Yang Berhormat Padang Serai telah membangkitkan persoalan mengenai apakah rancangan-rancangan kerajaan dalam melaksanakan kempen menangani anti minyak sawit. Untuk makluman, peruntukan dan dana sebanyak 15 juta ringgit untuk kempen anti minyak sawit akan melibatkan usaha-usaha menangkis sentimen negatif minyak sawit di peringkat domestik dan antarabangsa. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh KPK melalui Majlis Minyak Sawit Malaysia ataupun MPOC dalam menjaga kepentingan industri sawit Malaysia. Antara inisiatif yang dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertamanya, menjalankan program pendidikan dan kesedaran awam. Program ini dilaksanakan melalui perkongsian maklumat terkini dan tepat mengenai industri minyak sawit di Malaysia. Antaranya adalah penerbitan maklumat dalam media elektronik dan digital, penerbitan video, pendidikan dan juga kempen media sosial yang menyeluruh. Pengedaran poster mengenai kebaikan minyak sawit juga turut aktif dilakukan di institusi-institusi pendidikan dan sekolah-sekolah di seluruh negara. Selain itu, pelbagai promosi mengenai minyak sawit turut dilaksanakan di Eropah dan negara-negara pengimport lain seperti India, China dan juga Turki, termasuk penekanan usaha-usaha kemampanan industri minyak sawit Malaysia melalui skim pensijilan Malaysian Sustainable Palm Oil dengan izin singkatannya MSPO. Kedua, menjalinkan kolaborasi antarabangsa iaitu membiayai inisiatif kerjasama dengan negara-negara atau organisasi antarabangsa dalam usaha meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang industri minyak sawit Malaysia dan memperkukuh hubungan dengan pelbagai pihak berkepentingan. Ketiga, mengadakan misi teknikal ataupun ekonomi, persidangan, majlis, kolokium dan lain-lain. Ini bertujuan untuk memberi penerangan yang jelas pada pihak berkepentingan di peringkat global supaya keyakinan terhadap minyak sawit termasuk pensijilan MSPO dapat diperkukuhkan yang seterusnya menangkis persepsi negatif terhadap minyak sawit negara. Keempat, melaksanakan libat urus bersama pemegang taruh. Memperkukuhkan hubungan dengan pihak berkepentingan utama seperti Pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO, badan-badan antarabangsa dan pengimport-pengimport yang berkaitan dengan industri minyak sawit. Kementerian ini mengambil serius akan segala usaha dalam memerangi kempen anti minyak sawit termasuk isu pelabelan anti minyak sawit. Bagi memperhebatkan inisiatif sedia ada, Kementerian melalui penubuhan pasukan petugas akan mengintegrasikan kerjasama silang di antara kementerian ataupun agensi berkaitan
dalam usaha mementeras penjualan produk berlabel sedemikian. Pada masa yang sama akan meningkatkan kesedaran, mengelakkan sebarang kekeliruan terhadap produk yang dipasarkan dan memberikan keyakinan terhadap pengguna untuk terus menggunakan produk berasaskan minyak sawit. Berdasarkan Timbalan Menteri. Ya, sila. Boleh saya tanya? Okey. Julau kemudian Seputih. Okey, terima kasih. Terima kasih. Saya ada satu soalan saja tentang itu inisiatif MPOC. Adakah kita termasuk ke lobbyist di benua Eropah? Itu soalan saya saja. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tahniah, Kementerian dapat 70 juta ringgit untuk digunakan untuk kempen, untuk mempromosi minyak sawit dan menjelaskan kepada dunia tentang minyak sawit Malaysia. Okey, Yang Berhormat, saya rasa kalau boleh, selepas anda Yang Berhormat keluar dari Dewan, tengoklah YouTube dan type tentang masukkan minyak sawit. Satu, minyak sawit merah, tengok ada apa yang ada dalam. Dan yang kedua ialah tentang sustainability efforts of Malaysian palm oil. Dan juga kalau tahu bahasa Cina, type juga apa yang keluar. Saya boleh kata sangat kurang bahan tentang untuk mempromosi tentang manfaat minyak sawit, khususnya red palm oil, dan juga sangat kurang tentang isu kemampanan pengeluaran minyak sawit Malaysia ini. Sebenarnya semua ini adalah isu yang mana selalu dilemparkan tuduhan terhadap Malaysia, dan sebenarnya di bawah MPOC juga pernah keluarkan banyak klip video klip di bawah waktu bila Zuraida jadi menteri, dan juga malah di bawah saya, waktu saya itu ada banyak klip dalam bahasa Cina yang mana kita masuk ke social media di China, dan semua ni saya rasa kita perlu semua kumpulkan, masuk sekurang-kurangnya dalam YouTube. Bila orang type tentang sustainability of Malaysian palm oil, MSPO, adanya dalam pelbagai bahasa. Sekarang ialah kalau Yang Berhormat cuba type tentang kemampanan pengeluaran minyak sawit Malaysia, hanya ada dalam bahasa Malaysia saja. Dan tentang berita ini, siapa baca? Saya rasa kita punya sasaran kita hanya Lapeto. Malaysia kita harus ada penerangan sendiri, tapi yang kita perlu jual ekspor minyak sawit kita ke dunia, ke China, ke India dan di masyarakat Eropah. Saya berharap dengan 70 juta ringgit ini, banyak bahan yang pernah dikeluarkan oleh kementerian khususnya di bawah MPOC, haruslah kita dari keluar dan masuk semua sekurang-kurangnya dalam YouTube dan juga TikTok dan sebagainya untuk bagi sebagai usaha kita mewawarkan kebaikan minyak sawit kita. Terima kasih kepada dua-dua Yang Berhormat daripada Julau. Sama ada kita ada engagement ataupun kita ada engage lobbyist ataupun konsultan pada luar negara, memang ada. Yang ini kita buat secara berterusan, sebab itulah kaedah untuk di Eropah, untuk di Amerika, we have to work dengan consultant and lobbyists from overseas dengan izin Datuk Yang Dipertua, Timbalan Yang Dipertua. Kemudian untuk Yang Berhormat Si Putih, saya sangat setuju dan menyokong pengalaman Yang Berhormat selaku Menteri dulu, dan juga apa yang baik dilaksanakan kita akan kembangkan, termasuklah segala kempen melalui social media dalam pelbagai bahasa. Malahan mungkin boleh kita tambah apa yang kita nak usahakan sekarang ialah untuk mencari saintis, pakar-pakar daripada luar negara untuk berbicara supaya pembicaraan tulisan mereka dan apa saja mereka ulaskan boleh dirakamkan dan boleh disebarkan sama ada secara terbitan elektronik maupun dari segi social media. Jadi insya-Allah kita akan teruskan usaha ini, dan inilah komitmen di peringkat kementerian untuk terus membuat aktiviti promosi dan kempen kesejaran secara konsisten bagi memberikan impak yang positif dan pemahaman yang lebih baik tentang industri minyak sawit Malaysia di dalam dan juga di luar negara.
Yang Berhormat Tangga Batu, Yang Berhormat Padang Serai dan Bangkitkan. Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, pohon seminit aja minta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Speaker dan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya mencela sedikit untuk mengalu-alukan tetamu daripada Akademik Kepimpinan Balqis yang mewakili kawasan Pasir Putih, Parlimen Pasir Putih dan juga Parlimen Kubang Krian ke dalam Parlimen yang mulia ini. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat. Boleh mencelah sikit? Tangga Batu minta mencelah sikit. Boleh saya mencelah sikit? Sila. Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, berkenaan dengan kempen anti minyak kelapa sawit. Itu satu tajuk yang banyaklah kita semua ambil tanggungjawab dan supaya sawit kita ini lebih ke hadapan. Soalan saya, adakah perancangan daripada pihak kerajaan untuk mengempin sawit di negara-negara yang belum kita terokai, seperti di kawasan Timur Tengah dan seumpamanya? Mereka ini tidak tahu kelebihan sawit dan seumpama. Dia tidak anti sawit. Yang kita lawan tu yang kempen anti sawit. Jadi kalau boleh dimasukkan satu agenda kerajaan ke negara-negara yang belum mengambil sawit daripada Malaysia. Sekian, terima kasih. Tangga Batu minta sikit. Baik, terima kasih Timbalan Ketua dan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Baik, kita tahu bahawa dalam minyak sawit ni dia ada dipanggil phytochemicals, iaitu tocopherol dan tocopheronol. Dan benda sebenarnya satu kita panggil antioksidan yang sangat baik untuk menjaga kesihatan. Cuma masalah dia mahal, kan? Yang keluarkanlah Sandabi KLK. Apakah ada usaha daripada MPOB ke kalau kita boleh produce dalam Malaysia secara banyak, dan dia juga di samping kita panggil boleh disebar luaskan penggunaan di kalangan rakyat Malaysia, dan mungkin juga dia boleh membantu menaikkan lagi imej minyak sawit ini merupakan minyak yang sihat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih dan juga Tangga Batu. Sebenarnya program pemasaran kita sekarang ini kita perluaskan pada negara-negara baru untuk kita sebarluaskan kelebihan kelapa sawit Malaysia dan sebagainya. Sebab itu misal kata kalau kita melihat pasaran baru di Arab Saudi adalah salah satu pasaran baru yang telah kita melihat peningkatan dari segi ekspor kelapa sawit, minyak sawit kita ke sana. Dan banyak jugalah di benua Afrika dan sebagainya, di samping Mesir dan juga Turki yang kalau kita lihat pasarannya makin meningkat. Memang benar kandungan vitamin E dan juga antioksidan dalam minyak sawit adalah satu perkara yang patut kita sebarluaskan. Sebab itu yang saya katakan tadi, salah satunya kita kena bekerjasama juga dengan pihak saintis daripada luar negara untuk mengesahkan dan untuk membantu kita dalam pemasaran ini. Sebab kalau kita bergantung dalam negara saja, mungkin persepsi yang negatif itu perlu kita imbangi. Sebab itu kita kena cari orang yang neutral untuk mengesahkan dan memasarkan produk kita ini. Dan insya-Allah apa yang dicadangkan oleh Tangga Batu kita akan bawa bagaimana kita dapat mempertingkatkan penggunaan. Saya ingat Yang Berhormat Seputih dulu pernah untuk mempromosikan minyak sawit merah, minum satu hari satu sudu. Yang tu tapi ramai di kalangan rakyat kita sendiri mempersendakan usaha tersebut. Wahal dari segi saintifiknya memang perkara itu adalah satu perkara yang baik. Jadi sebab itulah saya kira mungkin ini kita boleh bantu bersama. Tak kira daripada sebelah sini maupun sebelah sana untuk sama-sama kita mempromosikan minyak sawit kita. Dan Seputih masih ada lagi. Banyak lagi jawapan saya ni. Saya dah sebut pasal Seputih tadi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya dengar apa yang Tangga Batu kata tadi. Sebenarnya saya masih ingat
pada tahun 2019, kalau tak silap saya, pihak MPOC pernah engage dengan universiti yang di luar negara untuk membuat kajian terhadap vitamin E tocotrienol yang dikeluarkan daripada minyak sawit kita, dan mereka nak buat kajian sama ada vitamin E tocotrienol boleh mengubati Parkinson, demensia, semua khususnya kedua-dua ini. Dan saya tak pasti apa yang dilakukan selepas saya tinggalkan kementerian. Mungkin Yang Berhormat Menteri boleh gunakan 70 juta ini, revive ini projek yang mana kita engage dengan universiti dekat Beijing ke Singapura dan hospital yang besar ini untuk mengulangi kajian ini, teruskan kajian ini. Kalau kita boleh dapatkan result yang mana vitamin E tocotrienol yang dikeluarkan daripada minyak sawit kita ini boleh mengubati Parkinson dan semua penyakit otak ini. Jadi tak ada masalah bagi seluruh dunia untuk terima minyak sawit. Setuju. Saya akan terus usahakan Yang Berhormat Seputih. Saya balik kepada berhubung kait dengan isu dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tangga Batu dan juga Yang Berhormat Padang Serai, iaitu di mana mereka membangkitkan isu berkenaan penurunan ekspor kadar ekspor sektor sawit, terutamanya BTS ataupun negara telah turun naik dalam tempoh 20 tahun yang lalu. Kalau daripada tahun 2000 hingga tahun 2019, BTS negara berada dalam lingkungan 17.2 hingga 20.2 tan sehektar. Kecuali pada tahun 2016 yang mencatatkan 15.9 tan sehektar disebabkan El Nino pada tahun 2015 hingga awal tahun 2016. Pandemik COVID-19 yang melanda negara pada tahun 2020 menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil beberapa langkah pencegahan seperti melaksanakan perintah sekatan perjalanan, menutup pintu sempadan dan membekukan pengambilan pekerja pada Mei 2020 hingga Julai 2022 yang menyebabkan berlaku kekurangan guna tenaga di sektor peladangan yang agak kritikal dan seterusnya menyebabkan purata hasil BTS negara menurun pada 19.73 dan 15.47 tan sektor pada tahun 2020 dan juga tahun 2021. Kemasukan pekerja asing bermula September 2022 telah membantu mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di sektor ladang dan meningkatkan purata hasil BTS negara pada 15.49 tan sehektar. Pada tahun 2023, purata hasil BTS negara dijangka akan terus meningkat berbanding tahun sebelumnya. Berdasarkan statistik, kualiti ekspor minyak sawit Malaysia pada tahun 2022 mencatatkan peningkatan sebanyak 145,816 tan ataupun 0.9% kepada 15.71 juta tan berbanding 15.57 juta tan pada tahun 2021. Nilai ekspor minyak sawit Malaysia pada tahun 2022 turut mencatatkan peningkatan sebanyak 17.78 bilion ringgit iaitu 25.9% kepada 86.47 bilion berbanding 68.70 bilion ringgit pada tahun 2021. Peningkatan ketara nilai ekspor minyak sawit disebabkan oleh peningkatan harga MSM di pasar minyak sayuran dunia. Antara faktor yang mempengaruhi peningkatan harga ialah krisis Ukraine dan Rusia yang menyebabkan kekurangan bekalan minyak bunga matahari, kemarau yang berlaku di Argentina yang menyebabkan kekurangan minyak kacang soya dan halangan ekspor sementara minyak sawit oleh kerajaan Indonesia. Bagi tempoh Januari hingga September 2023, ekspor minyak sawit Malaysia mencatatkan 10.86 juta tan, menyusut sebanyak 395,723 tan iaitu 3.5% berbanding 11.26 juta tan bagi tempoh Januari hingga September 2021. Nilai ekspor minyak sawit Malaysia turut mencatatkan penurunan sebanyak 1.93 bilion ringgit ataupun 4.1% kepada 45.4 bilion ringgit berbanding 47.37 bilion ringgit. Hal ini berikutan penyusutan harga MSM di pasaran minyak sayuran global, terutamanya penurunan harga minyak kacang soya di pasaran global sebanyak 241 USD
iaitu 17.6% pada 1,126,000 US satu tan pada Januari hingga September 2023 berbanding 1,367 USD satu tan pada Januari hingga September 2021. Ini kerana kedua-dua bergerak seiringan di pasaran global. Selain itu, peningkatan stok minyak sawit yang melebihi paras 2 juta pada September 2023 turut menyumbang pada penurunan harga MSM di pasaran. Peningkatan keluasan pokok sawit tua yang berumur 25 tahun turut menyekat pertumbuhan hasil BTS negara. Jika usaha tanam semula sawit masih pada kadar semasa iaitu 1.7%, kumulatif keluasan pokok sawit tua dijangka sebanyak 596,182 hektar pada akhir tahun 2027. Melalui penanam semula, profil umur pokok sawit dapat diperbaiki selain dapat mengurangkan peratusan pokok sawit tua dan seterusnya akan dapat membantu peningkatan purata hasil BTS negara. Yang Berhormat Tangga Batu, Yang Berhormat Jelebu dan Yang Berhormat Seratok dan juga Yang Berhormat Betung telah membangkitkan mengenai perincian insentif program tanam semula sawit. Untuk makluman, ahli-ahli Yang Berhormat, insentif program tanam semula sawit adalah dengan kaedah penyaluran peruntukan 50% geran dan 50% pinjaman mudah. Walau bagaimanapun, Kementerian masih dalam proses mengemas kini mekanisme sebelum program ini dilaksanakan bermula awal Januari 2024. Kementerian sentiasa mengambil maklum dan komited terhadap pemberian bantuan ini kepada golongan sasar dan yang amat memerlukan sahaja. Dengan purata anggaran kos tanam semula iaitu perbelanjaan tidak berulang iaitu antara RM7,500 hingga RM8,000 sehektar sebanyak 12,500 hingga 13,033 hektar atau 17% hingga 18% daripada jumlah keluasan sawit tua bagi sektor tersebut dapat ditanam semula. Kos tanam semula sehingga pokok matang ataupun cost to maturity dengan izin berdasarkan pemantauan MPOB adalah antara RM12,000 hingga RM17,000 dan kos pengeluaran BTS adalah antara RM300 hingga RM350 per tan. Manakala kos pengeluaran minyak sawit Tangga Batu minta menjelah sikit. Setelah mengambil kira pendapatan jualan isi rong sawit adalah antara RM1,800 hingga RM2,500. Tangga Batu minta. Ya. Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, saya tidak setuju kalau data mengatakan bahawa cost to maturity RM12,000 hingga RM17,000. Saya rasa data ni mungkin 10 tahun dululah, tapi saya rasa terkini mungkin dah mencecah sampai RM30,000 hingga RM35,000. Minta boleh cek balik dengan MPOB kebenaran data ni. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tangga Batu, terima kasih di atas pandangan tersebut. InsyaAllah saya akan mendapatkan the latest dengan izin daripada MPOB dan membuat kajian di lapangan apakah kos sebenarnya untuk penanaman semula. Dia kalau per ekar mungkin lah, tapi kalau per hektar saya rasa dia tak masuk tu. Ya, baik. Terima kasih. Maklum, terima kasih. Seterusnya, Yang Berhormat Tangga Batu juga telah mencadangkan agar kerajaan melanjutkan insentif cukai di bawah insentif program tanam semula sawit ini. Bagi meningkatkan tahap mekanisasi dan otomasi di sektor peladangan, kerajaan telah meluaskan skop galakkan cukai otomasi untuk sektor komoditi. Langkah ini akan dapat meningkatkan produktiviti tenaga kerja dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manusia, terutamanya tenaga kerja asing, serta dapat menarik pekerja tempatan untuk menyertai sektor peladangan sawit. Untuk sektor penghilangan sawit, peluasan skop galakkan cukai otomasi akan dapat menggalakkan penggunaan dan penerimaan teknologi baru serta otomasi ke arah revolusi industri 4.0. MPOB dengan kerjasama pihak industri sedang dalam proses membangunkan kilang sawit pintar sejajar dengan perkembangan era digital dan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Yang Amat Betung turut membangkitkan isu berkenaan European Union Deforestation Regulation ataupun singkatannya EUDR dan implikasinya terhadap pembangunan tanah adat di Sarawak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam EUDR, terdapat beberapa implikasi yang perlu diambil kira dalam konteks ekspor produk pertanian, terutamanya kelapa sawit, koko, kopi, kayu, getah dan ternakan ruminan.
EUDR menggunakan bahawa produk petani menggariskan EUDR menggariskan bahawa produk pertanian yang ditanam di tanah pertanian dibangunkan selepas 31 Disember 2020 adalah tertakluk di bawah peraturan ini. Saya memahami kebimbangan mengenai impak peraturan ini terhadap usaha pembangunan tanah NCR di Sarawak, terutamanya produk kelapa sawit yang penting bagi ekonomi negeri ini. Untuk makluman, kerajaan Malaysia sedang berusaha untuk merundingkan dan memperhalusi kaedah pelaksanaan EUDR melalui jawatan kuasa bersama kerajaan Malaysia, Indonesia dan EU yang sesi kedua siri mesyuarat ini dijadualkan pada Disember 2023. Aspek pengecualian tanah NCR di Sarawak akan diutarakan semasa sesi mesyuarat jawatan kuasa bersama ini untuk melindungi kepentingan rakyat dan pemilik tanah di Sarawak. Kerajaan akan berusaha untuk terus berunding dengan EU dan menjadikan kepentingan rakyat Malaysia sebagai keutamaan dalam perbincangan ini. Adalah diharapkan penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat dapat dicapai. Yang Berhormat Tangga Batu telah meminta KPK untuk mengemukakan statistik terkini berkenaan IPG. Untuk makluman, bermula 1 Januari 2023, kerajaan telah menaikkan kadar paras harga peng aktifan ataupun PHP insentif pengeluaran getah IPG daripada RM2.50 ke RM2.70. Jumlah pembayaran PHP IPG pada kadar RM2.70 sekilogram bagi tempoh Januari hingga September 2023 adalah berjumlah RM19.23 juta yang melibatkan sebanyak 194,182 tuntutan. Seterusnya, Yang Berhormat Betung telah membangkitkan persoalan berkenaan mekanisme yang efektif supaya IPG ini nanti dapat dituntut dengan segera dan mudah oleh para pekebun kecil. Mulai 1 Januari 2021, pekebun Minta kecil penjelasan tidak perlu... sikit, Yang Berhormat. Boleh sikit? Boleh saya selesaikan yang ini dulu, Farah ni. Mulai 1 Januari 2021, pekebun kecil tidak perlu lagi menuntut IPG dengan mengisi borang dan menghantar ke pejabat Lembaga Getah Malaysia, IJM, LJM berhampiran. Pembayaran IPG mulai tarikh tersebut adalah dikreditkan secara terus ke akaun bank pekebun kecil yang mempunyai permit Authority Transaksi Getah ataupun singkatannya PATG yang sah tempoh. Berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021, semua pemegang lesen kategori peniaga getah dan kelompok di Semenanjung telah diwajibkan menggunakan pakai aplikasi Prim Niaga. Di samping itu, LJM juga sedang bekerjasama dengan Jabatan Pertanian Sarawak dalam memperluaskan penggunaan Prim Niaga di Sarawak bagi memudahkan penyaluran IPG. Usaha ini dilaksanakan supaya pekebun kecil Sarawak tidak tercicir menerima bantuan kerajaan termasuk IPG dengan membuka kaunter bergerak dan one-stop center. Terkini pada September 2023, LJM telah memberikan hikmat nasihat melalui refresher course berkaitan bantuan insentif kerajaan kepada Jabatan Pertanian Sarawak. Silakan. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih dan tahniah di atas pelbagai usaha kerajaan dalam membantu terutama pekebun kecil di seluruh negara. Yang ingin saya tanyakan ialah apakah bantuan terutama di musim tengkujuh? Sebelum ini kita ada bantuan terutama di musim tengkujuh sebab pekebun kecil memang tidak ada apa-apa pendapatan dengan keadaan hujan yang berterusan. Jadi mereka sangat terkesan. Jadi saya nak tahu apakah dalam bajet ini disediakan bantuan musim tengkujuh dan berapa jumlahnya dan bagaimana mekanismenya? Minta penjelasan. Untuk musim tengkujuh, bantuan diperuntukkan melalui RISDA. Peruntukan itu dan bajet itu diluluskan melalui RISDA dan RISDA lah yang akan menguruskan segala bantuan pada pekebun kecil getah. Nanti Malam Menteri, sedikit soalan berkaitan dengan IPG tadi. Saya mohon maklumat berapa peratus tuntutan IPG itu daripada jumlah keseluruhan yang sepatutnya dan dilihat tren sebelum ini, beberapa tahun sebelum ini, jumlah tuntutan itu sangat rendah. Ini antara punca bagaimana proses itu mungkin agak birokrasinya. Tapi selepas kementerian membuat kaedah terus transaksi ke akaun pekebun itu sangat baik. Cumanya dari segi kumpulan sasar penoreh ini sebab
disebut syarat-syarat permohonan PTG ini adalah mereka yang memiliki geran kebun itu, tetapi sebahagian penoreh getah kita ialah mereka yang tidak memiliki kebun, mereka hanya menjadi penoreh itu yang mengambil upah daripada tuan kebun itu. Jadi adakah ini juga diambil kira untuk kita memastikan kumpulan sasar IPG kita ini sampai kepada penoreh-penoreh getah yang masih dalam hidup taraf kemiskinan. Dan sudah pasti jugalah kenaikan harga pengaktifan itu pada RM3 yang akan dinaik pada tahun depan itu sangat baik untuk pekebun-pekebun kita. Dan yang pastinya perlu sampai kepada kumpulan sasaran penoreh kita. Terima kasih. Seperti mana yang saya katakan tadi, pertama sekali kita berurusan dengan pemilik tanah dan mereka mesti berdaftar dengan menggunakan PETG dan perjanjian di antara pemilik tanah dan penoreh itu antara mereka. Maknanya tuan tanah bila dia mendapat bayaran, dia pula akan membayar kepada penoreh sebagai upah dan sebagainya ataupun perkongsian apa saja perundingan yang mereka buat. Jadi kita tidak akan berurusan dengan penoreh sebab kita hanya berurusan dengan pemilik tanah. Dan kadang-kadang mereka ada perjanjian antara mereka dan yang tu kadang-kadang kerajaan tak dapat nak campur tangan sebab pelbagai perundingan dan sebagainya. Sebab itu untuk masa ini apa yang kita rondingkan ialah pemilik tanah yang berdaftar dengan menggunakan PETG dan bila mereka berurusan mereka akan dibayar terus ke dalam akaun mereka. Itu yang kita uruskan melalui prim niaga yang telah diwujudkan. Yang kalau ada nanti perundingan kita akan pahalusi melalui AGM melihat bagaimana kaedah kita dapat memperakui perjanjian di antara pemilik tanah dengan penoreh. Kalau sama ada kita boleh asingkan bayaran tersebut dan sebagainya. Itu melibatkan satu proses yang lain. Seterusnya, Yang Berhormat Padan Terap telah memohon KPK mengemukakan langkah-langkah kerajaan memastikan semua penoreh getah dapat menikmati manfaat IPG ini. Bagi memastikan semua pekebun kecil ini mendapat manfaat IPG adalah amat penting untuk memiliki PETG yang sah dan aktif. Oleh itu, AGM sentiasa komited turun ke lapangan melalui pembukaan kaunter bergerak ataupun OSC di seluruh Malaysia melibatkan kawasan-kawasan pedalaman atau yang jauh dengan pejabat LJM. Langkah ini bertujuan untuk menyantuni pekebun kecil dalam mempermudahkan urusan permohonan PETG. Bagi tempoh Januari hingga September 2023, sebanyak 119 kaunter OSC LJM telah dibuka di Semenanjung bagi mempermudahkan urusan permohonan dan pembaharuan PETG serta memberi penerangan mengenai bantuan-bantuan kerajaan seperti IPG dan insentif pengeluaran latex. LJM juga giat melaksanakan hebahan melalui pelbagai medium seperti temu bual radio, poster-poster serta melalui media sosial. Berkenaan cadangan penyaluran IPG kepada peniaga getah semasa proses jual beli perlu dikaji dengan teliti kerana cadangan ini punya risiko yang agak tinggi, khususnya dalam ketelusan dan tata kelola penyaluran bantuan IPG serta terus kepada pekebun kecil getah serta membuka ruang manipulasi oleh peniaga getah. Yang Berhormat, saya sebenarnya masih banyak. Saya ada 3 minit lagi untuk menghabiskan semua persoalan dibangkitkan. Tapi ini penting sikit. Masih berurusan dengan IPG ke? Berkenaan dengan pekerja asing dan juga pelarian sedikit. Biar saya jawab semua dulu, kemudian saya buka balik. Tapi harap beli soal perkara penting. Ya. Seterusnya, atas persoalan Yang Berhormat Tampin dan Yang Berhormat Padan Rengas berkenaan kenaikan PHP IPG lebih daripada RM3 sekilogram, kerajaan dalam pembentangan belanjawan tahun 2024 telah bersetuju untuk menaikkan kadar PHP bagi IPG dari RM2.70 ke RM3 sekilogram dengan peruntukan sebanyak RM400 juta. Kenaikan kadar insentif ini diharap dapat meringankan beban pekebun kecil getah ketika berlakunya ketidaktentuan pasaran harga getah. Sejak pelaksanaannya dari tahun 2015, kadar IPG telah disemak dan dinaikkan sebanyak 6 kali, iaitu daripada RM1.75 kepada RM3. Untuk makluman, sehingga Ogos 2023, pemberian IPG telah memberi manfaat kepada 217,705 pekebun kecil dengan pembayaran sejumlah RM474.54 juta. Namun kerajaan PK berkaitan permintaan tetapi perlu berhati-hati mempertimbangkan permohonan lebih daripada RM3 kerana ia memberi impak yang besar kepada perbelanjaan kerajaan.
Seperti komoditi lain, harga getah asli berorientasikan ekspor, dipengaruhi oleh pelbagai faktor, terutamanya penawaran dan permintaan getah dunia. Intervensi daripada kerajaan tidak mudah dan pada tahap yang minimum kerana industri getah negara adalah berorientasikan ekspor dan pengeluaran negara juga adalah hanya sekitar 3.3% dari jumlah pengeluaran dunia. Namun kerajaan akan terus giat membantu pekebun kecil yang terkesan akibat penurunan dan ketidakstabilan harga getah di pasaran. Oleh itu, di samping kerajaan menaikkan kadar PHP IPG, kerajaan juga berusaha untuk meningkatkan harga getah dengan melaksanakan strategi-strategi seperti berikut. Pertamanya, di peringkat antarabangsa, Malaysia bekerjasama dengan negara-negara pengeluar getah utama dunia di bawah kerangka International Tripartite Rubber Council ataupun ITRC dan the Association of Natural Rubber Producing Countries ANRPC dalam menstabilkan harga getah melalui langkah pengurusan bekalan dan meningkatkan penggunaan getah asli di kalangan negara-negara pengeluar. Yang kedua, pengenalan mekanisme pendapatan pekebun kecil ataupun livelihood rubber price mechanism dengan izin di peringkat antarabangsa juga dalam peringkat cadangan bagi memberikan manfaat kepada pekebun kecil. Usaha ini adalah untuk memastikan harga getah asli berada dalam julat harga yang telah ditetapkan bagi mengurangkan ketidaktentuan harga getah dunia. Isu seterusnya ada berkaitan harga getah yang rendah yang telah dibangkitkan oleh Berhormat Tenom. Harga rujukan getah scrap di Thailand pada 12 September 2023 adalah pada kadar 45.50 baht bersamaan dengan RM5.95 sekilogram pada 100% kandungan getah kering. Manakala harga getah scrap di Semenanjung dan Sabah pada tarikh yang sama jika dinilai pada 100% kadar getah kering adalah masing-masing RM5.50 dan RM4.71 sekilogram. Terdapat beberapa faktor membezakan harga jualan getah dan amalan pekebun kecil getah di antara Thailand dan Malaysia. Antaranya adalah tempoh simpanan scrap oleh pekebun kecil. Yang kedua, kualiti getah scrap yang dihasilkan. Yang ketiga, kaedah jualan scrap dengan penggunaan sistem tender yang meluas di Thailand bagi memendekkan rantaian pemasaran. Yang berhormat Timbalan Speaker, saya perlukan panduan. Saya masih ada lebih kurang lebih kurang 30 para lagi. Yang berhormat Timbalan Perdana Menteri perlu berapa minit? Kalau diizinkan, saya cuba menghabiskan. Mungkin kalau tiada celahan, mungkin 10 ke 15 minit. Baik, saya benarkan 15 minit. Tiada pencelahan. Silakan. Terima kasih. Bagi mendapatkan harga yang lebih tinggi, LJM telah melaksanakan beberapa inisiatif berikut. Jualan getah secara kelompok, menggunakan sistem tender MyRubber Online ataupun singkatannya MyRoll telah diperkenalkan dan kini dilaksanakan di 11 lokasi di Semenanjung. Dan yang kedua, menambah nilai getah dengan memproses getah scrap kepada getah krim di bawah program transformasi perusahaan getah negara ataupun singkatannya Target. Pelaksanaan projek Target bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kluster pekebun kecil getah dengan cara memendekkan rantaian bekalan. Seterusnya, Yang Berhormat Tenom juga telah membuat pertanyaan berkenaan status penggunaan bitumen turubah suai getah untuk pembinaan jalan raya. Penggunaan teknologi getah beku ataupun CMB untuk turapan jalan telah digunakan pakai di Semenanjung dengan anggaran panjang jalan getah yang telah diturap melebihi 270 km. Prestasi jalan getah masih di tahap baik dan tiada penjagaan dilakukan meskipun telah diturap 8 tahun. Dalam pembentangan Belanjawan Malaysia Madani 2023, peruntukan sebanyak RM50 juta telah diberikan untuk turapan jalan getah di bawah skop penyelenggaraan jalan raya kerjasama di pihak Jabatan Kerja Raya JKR, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Majlis Bandaraya Ipoh. Sepanjang 63 km jalan getah sedang terlibat dalam program ini. Cadangan memperluaskan penggunaan jalan getah ke seluruh Malaysia termasuk di Sabah amat dialu-alukan supaya teknologi ini dapat memberi manfaat pada industri getah dan industri jalan raya. Yang Berhormat Padang Terap juga menyentuh mengenai isu cukai ses getah. Kerajaan melalui NJM merupakan agensi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasliaan, penyelidikan dan pembangunan